punya. Dan hari ini saya punya sharing lebih kepada mungkin dalam 40 minit lebih kurang, setengah jam tu 40 minit, perbezaan dan juga apakah persamaan antara skim penyakit kritikal dan juga kad hospital, di mana orang banyak samakan kedua-dua perkara ni. Bila kita cakap penyakit kritikal, dia ingat medical card. Bila dia kata medical card, dia kata penyakit kritikal. So dua-dua tu betul, dua-dua memang saling berkait dan dua-dua ni ada kelebihan, ada kekuatan masing-masing. Okay? Tapi sebelum tu kita sedikit cerita mengenai FWD. Mungkin ada some of us yang tak kenal lagi FWD tu siapa. So FWD ni formally dikenali adalah HSBC Amanah Takaful. So HSBC sekarang ni yang ada adalah HSBC Bank, HSBC Amanah untuk Islamic Banking, dan HSBC Amanah Takaful dah tak ada. Sekarang ni dinamakan sebagai FWD Takaful. Dan FWD Takaful ni secara ringkasnya di bawah EPF sebanyak 20% dan juga JAB Capital. So JAB Capital ni adalah Robert Kwok. Mungkin many of us kenal Robert Kwok lah. So Robert Kwok ni one of the richest men dekat Malaysia. Okay. Dan FWD panel syariah seperti yang anda tengok dekat sini, ada 5 orang panel syariah sebab FWD di Malaysia hanya menggunakan takaful saja. Okay. So of course mereka-mereka ni lah yang bertanggungjawab untuk memastikan produk kita syariah compliance. Okay. Dan FWD punya management diketuai oleh Cik Salim Majid Zain, dan kalau anda tengok ini adalah top management untuk FWD Takaful. Okay. Dan FWD berada di 9 negara. Malaysia ni adalah anak bongsu. Malaysia paling baru, Malaysia bermula pada tahun 2019. So basically Malaysia ni lebih kurang dekat-dekat 2 tahun dah, lebih kurang 2 tahun dekat Malaysia. Dan negara pertama yang FWD start with adalah di Hong Kong pada 2013, di mana mereka beli FWD beli ING Insurance. Mungkin ramai antara kita pernah dengar ING Insurance kan. Okay. Dan FWD Asset setakat hari ini, setakat 31 Disember 2019 sebanyak 50.9 bilion US dollar. Okey. Dan Khalif Group yang anda datang hari ini, yang kawan-kawan kita jemput anda pada hari ini, sedikit mengenai agensi kita Khalif Group ni. Kita tengok this short video sekejap Khalif Group. Silakan.
Dan sedikit fakta mengenai Khalif Group. Khalif Group nombor 1 setakat Jun 2021. Kita adalah nombor 1 agensi di FWD Asia dan juga kita nombor 1 Takaful ALC di Malaysia, di mana kita mempunyai 8 branch seluruh Malaysia. Kita ada 100, lebih kurang 160 agency leaders, dan setakat hari ini sebenarnya kita dah cross lebih kurang 3,000 agent satu Malaysia. So memang agensi kita adalah agensi takaful yang terbesar di Malaysia dan juga agensi terbesar dan juga the fastest growing agency di Asia compared to Japan, Thailand, Singapore, Indonesia, Vietnam dan sebagainya. Alhamdulillah setakat Jun, syarikat Khalif Group adalah the leading agency di Asia dan juga di Malaysia. Alhamdulillah. Dan apa yang kita nak bincang hari ini, sembang-sembang, tuan-tuan boleh tanya soalan mengenai medical card dan juga penyakit kritikal ni. Memang kalau kita ada medical card, kalau kita ada sakit kritikal, of course medical card akan cover. Dia bayar kita punya bil hospital. Dan kalau kita ada skim penyakit kritikal, kita tak ada medical card, pun sama. Dia tak bayar bil, tapi dia bagi kita duit selepuk, lump sum cash. Kita nak bayar bil boleh, kita nak bayar kita punya komitmen boleh, kita nak buat benda-benda lain pun boleh juga, tak ada masalah. So sedikit mengenai perbandingan antara medical card dan juga penyakit kritikal. Okey, kalau kita tengok dekat sini, yang pertama sekali seperti yang saya cakap tadi, so fungsi medical card, function medical card adalah dia akan cover kita punya cost treatment, kita punya kos pembedahan kalau kita masuk hospital. Kalau kita tak masuk hospital, maknanya tak ada apa-apa. So maknanya bila kita masuk hospital, segala bil dia bayar. Bila kita keluar hospital, dah tak ada duit dah. Okey, maknanya dalam hospital tu kita percuma lah, tak ada masalah. Okey, penyakit kritikal punya skim pula, bila kena penyakit kritikal, kalau tadi dia bayar bil, yang ni dia bagi kita cash. Kita nak bayar bil hospital ke, kita nak beli rumah ke, kita nak beli kereta baru ke, terpulang pada kita. So maknanya kalau dari segi, kalau kita ambil senario sebagai contoh, kita ambil Mr. A. Mr. A kena penyakit kritikal. Sekarang ni anda kalau ada contoh tengah nak fikir, saya nak ambil medical card dulu ke, saya nak ambil penyakit kritikal dulu? Kalau ada bajet, ambil kedua-duanya sekali. Kalau tak ada bajet, yang mana satukah kita nak ambil dulu? Kita nak ambil kad hospital dulu ke? Ataupun kita nak ambil skim penyakit kritikal dulu? Dua-dua ada baik, ada kelebihan masing-masing. Tapi kat mana kita nak ambil dulu? So saya bagi contoh, yang saya nak bagi contoh ni supaya anda boleh fikir mana satu nak start dulu. Dan dua-dua ni dekat FWD ada. Tapi mungkin kita ni tengah fikir, mana kita nak besarkan? Kita nak besarkan penyakit kritikal punya policy ke? Ataupun kita nak besarkan dekat kad hospital? Kalau ada bajet, dua-dua besar lagi bagus. Tapi kalau kita bajet kita terhad, mana satu kita nak mulakan dulu? So saya ambil contoh Mr. A tadi. Mr. A tadi, contoh, dia ambil medical card. Dia tak ambil penyakit kritikal. Dia ambil medical card dulu. Penyakit kritikal ni nantilah kemudian dia kata. Okay. Mr. A kena penyakit kritikal. Contoh dia kena kanser. Very simple. Dia kena kanser. So bila dia sakit kanser, yang pertama sekali, segala bil dalam hospital tadi tu, yang dia duduk dalam hospital akan dibayar oleh kad perubatan tadi. So tak ada masalah lah. Dia duduk free, apa semua, perubatan semua. Dan dia keluar daripada hospital, okay, dia keluar daripada hospital, adakah medical card bagi dia duit tak untuk dia makan besok? Adakah medical card bagi dia duit tak untuk dia bayar rumah? Sebab dia dah sakit ni, dah tak boleh kerja. Okay, jawapan dia tak. So maknanya bila dia keluar pada hospital, tak ada lagi cash. So kalau pekerjaan dia terjejas, dia akan ada masalah duit.
Kalau kesihatan dia masih lagi teruk, walaupun dia dah keluar hospital, tapi masih lagi tak sihat, maknanya segala perbelanjaan isi rumah, bayar kereta, bayar rumah, anak-anak sekolah, medical card tak akan bayar benda tu semua. So dia bayar dalam hospital sahaja. Okay. So bila dia keluar, segala tanggungan yang selepas tu, dia kena bayar sendiri. Okay. Senario kedua pula, okay, Mr. A tadi, dia tak ambil medical card dulu. Dia ambil penyakit kritikal dulu pula. Medical card dia kata nanti dulu. Ambil penyakit kritikal punya skim dulu, policy dulu. Senario yang sama, dia kena sakit kanser. So bila dia kena sakit kanser, dia masuk hospital. Okay. Worst case scenario pun, dekat Malaysia ni, you tak ada kad perubatan sekalipun, silap-silap hospital kerajaan punya facility sometimes lebih canggih, lebih banyak daripada hospital swasta. Cuma kita pergi hospital swasta ni pasal kita tak nak beratur, bilik lebih cantik dan sebagainya. Okey, kita ambil worst case scenario lah. Dia kena sakit kanser, dia masuk dekat hospital kerajaan. Tapi pada masa yang sama, bila dia masuk hospital kerajaan, mungkin dalam masa 2 minggu ataupun 3 minggu, bawah daripada sebulan, skim penyakit kritikal dia tadi tu akan bayar dekat dia sebagai contoh RM300,000 atau RM500,000 selepuk pada dia. Lump sum cash. So dia baru duduk 2 minggu dekat hospital kerajaan ni, tiba-tiba dapat RM300,000-400,000, dia boleh pergi pada private hospital. Boleh guna duit tu. Dan dia masuk private hospital, mungkin dia tak tak habis duit RM300,000, RM500,000 tu untuk bayar bil, tapi bila dia keluar hospital, baki yang duit lebih tadi tu, dia masih boleh gunakan untuk anak pergi sekolah, untuk bayar kereta, untuk bayar rumah, ataupun gunakan duit tu sebagai rolling perniagaan dia sebab dia dah sakit, nak cari modal dah tak ada, at least dia boleh tanggung menggunakan duit selepuk yang dia dapat daripada skim penyakit kritikal. So, conclusion dia dekat situ, kalau ada medical card sahaja tak ada penyakit kritikal, masuk hospital, yes, tak ada masalah. Tapi bila keluar daripada hospital, tak ada satu kerajaan pun akan tanggung kita punya kereta, rumah, anak-anak sekolah, elektrik dan sebagainya. Kalau sakit, dalam keadaan sakit keluar daripada hospital tu, komitmen semua kita kena ikhtiar sendirilah. Tak ada satu government akan bayar kita punya benda tu semua. Tapi kalau kita ada skim penyakit kritikal, kita nak masuk hospital pakar, duit belum dapat, at least ada juga kemudahan kerajaan untuk kita duduk dalam hospital sekejap, dan bila dapat duit selepuk tu, kita nak pindah hospital private ke mana ke, tak kisahlah. Okay? Dan dari segi coverage dan juga payout, dia akan bayar cost medical treatment tadi. Apa-apa kos dia. Dan seperti yang saya cakap tadi, penyakit kritikal, dia boleh gunakan duit lump sum tadi untuk bayar bil hospital dan juga kos-kos yang lain. Dari segi pengurangan cukai, personal tax, dua-dua boleh tolak. Boleh tolak cukai daripada medical card, pun boleh tolak cukai. Kita punya personal income tax, kalau kita beli plan sakit kritikal pun, kita boleh tolak cukai juga. Sama juga. Okay? Dan dari segi harga, ini yang menarik. Siapa yang pernah ada medical card, kalau dia perasan, harga medical card ni kadang-kadang boleh naik turun. Kalau claim tinggi, harga naik. Mula-mula bayar gini, lepas 5 tahun harga naik. Lepas 5 tahun harga naik. Waktu kita komplain, harga ni makin naik sebab kos perubatan tak pernah turun. Kos perubatan tak pernah menurun dia punya trend sebab kos perubatan dia semakin naik dan semakin naik. So bila kos perubatan semakin naik, so bila kita beli kad medical tu, kita akan bayar selalunya lebih tinggi dan lebih tinggi. Tapi kalau kita beli skim penyakit kritikal, kalau kita bayar contoh RM300 sebulan, dia akan jadi 300 daripada muda sampailah habis. Sampai habis kita bayar, dia tetap 300. Kalau kita bayar medical card 300, silap-silap tahun ke-6 dia jadi 600. Tahun ke-12 dia akan jadi 1,000 lebih sebulan. Sebab dia medical card ni dia tak provide kita sebarang cash value. Maknanya kita bayar burn.
Tapi ada orang cakap, tak adalah, saya punya medical card ni saya beli campur dengan saving. Saya akan tunjuk kenapa campur dengan saving tu sebenarnya bukan campur dengan saving. Bukan campur dengan saving. Duit harga medical card tu naik, ditutup oleh saving kita dalam tu. Sebenarnya, saving kita tolong top up harga tu naik. Harga 300. Lagi 6 tahun harga naik 600. Siapa yang nak bayar lagi beza 300 tu? Anda punya saving dalam takaful tadi yang tolong top up 300 lagi. So sebenarnya bukan kita harga tak naik, bukan. Kita punya saving tolong subsidize kenaikan harga medical card kita. Sebab apa? Medical card ni dia tak ada cash value. Zero. Kita bayar burn. So bila ada satu produk yang combine dengan medical ada cash value, sebab saving tadi tu dia guna untuk top up dalam medical card punya harga kenaikan. Skim penyakit kritikal, especially dalam FWD, kita bayar 300, dia pulangkan 300 campur dengan surplus sharing. Surplus sharing ni macam mudarabah lah. Maknanya kita bayar 300, duit kita dapat balik, campur dengan profit. Okay? Kalau claim, 300 tadi tu, darab 36 kali ganda daripada duit yang kita simpan. Tak ada berlaku apa-apa, ambil balik duit tu. Okay? Dan dari segi costing ni maknanya hargalah. Okay? Setiap 100,000 yang kita nak kad perubatan tu, kita kena bayar antara 3 hingga 10%. Tapi makin lama, makin naik, makin lama, makin naik, makin lama, makin naik. Tapi skim penyakit kritikal, kita bayar antara 3 hingga 5 juga. Tapi harga dia dah gitu je. Dia tak naik lagi dah. Dia dah flat selama-lamanya. Okay? So, bila kita ambil polisi takaful ni, tuan-tuan pernah ambil polisi takaful ataupun tengah nak ambil. Macam mana kita nak tahu satu polisi tu dia lengkap? Maknanya polisi tu kiri, kanan, depan, belakang dia kita tak risau dah. Kalau kita ada yang ni maknanya kita tak payahlah nak fikir-fikir lagi, kita nak tambah-tambah polisi. Yang pertama sekali, dalam polisi tadi, apakah sebalik? Yang ni adalah features kita punya skim penyakit kritikal FWD. Yang pertama sekali, skim penyakit kritikal FWD, kita cover penyakit kritikal peringkat awal. Ini penting. Saya bagi contoh, kanser. Kebanyakan skim penyakit kritikal dekat luar, bila dah masuk tahap ketiga atau tahap terakhir, dah nak mati, baru boleh pakai, baru boleh claim. Dalam skim penyakit kritikal FWD, peringkat awal kita dah bayar. Bukankah kita punya recovery period ataupun recovery chances untuk kita recover daripada sakit tadi, sebenarnya kalau kita boleh rawat daripada peringkat awal, lebih baik. Dan kita boleh rawat dalam peringkat awal tu kalau kita ada duit. Dan kalau kita ambil polisi biasa, dia tunggu tahap yang dah teruk baru nak bayar. Alangkah baiknya duit tu kita dapat pada tahap yang peringkat awal. Dan plan critical illness FWD juga cover untuk ICU selama 7 hari, macam medical juga. Dan yang penting sekali adalah maturity reward yang saya cakap tadi. Kita bayar setahun 3,000. 10 tahun kita bayar 30,000. Tak jadi apa-apa pun, tak claim rugi lah. Kita pulang balik tadi 30,000 campur dengan dividen. Jadi apa-apa, 36 kali daripada duit tadi kita bayar. Kita simpan dekat tabung haji. Kita boleh pakai duit kita balik, kita dapat duit kita balik, campur dengan dividen tabung haji. Tapi kalau kita kena sakit kritikal, apa yang kita simpan dalam tu, yang itulah kita pakai. Tapi dekat sini, kalau kena sakit kritikal, 36 kali daripada duit yang disimpan tu, yang itulah dia pulangkan balik. And the best part is, bila dah sakit, premium kita in the future, kita tak payah bayar lagi. Tak payah bayar. Dan benda ni semua secara percuma. Kalau kita simpan dekat tabung haji tadi, kita simpan 3,000. 10 tahun kita simpan 30,000. Kalau sakit 30,000 campur dividen itulah yang kita pakai. Tapi kalau sakit dekat skim ni, 30,000 tadi tu, dia jadi 36 kali ganda, dan premium tahun depan yang 3,000 apa semua tu, tak payah bayar lagi. Cukup masa, ambillah duit tu campur dengan profit.
Tak ada berlaku apa-apa, ambil duit. Berlaku apa-apa, 36 kali ganda. Okey. So, 4 benda yang saya nak sebut tadi yang mesti ada dalam polisi takaful. Maknanya seperti yang saya cakap tadi, kalau ada 4 benda ni, kiri, kanan, depan, belakang, kita dah well covered. Tak ada masalah. Kita tak perlu risau lagi. Memang polisi kita ni lengkap. Tak ada kurang dia. Yang pertama sekali, dia mesti cover mati dan cacat kekal. Polisi tadi tu. So ayat takaful dia, death and TBD ni sebenarnya adalah hibah. Inilah hibah. Hibah ni dapat bila kita mati. Cacat kekal. So polisi kita mesti ada benda ni. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti ada kad perubatan. Yang ketiga, dia mesti cover kemalangan. Yang keempat, dia mesti cover penyakit kritikal. So bila kita tengah 50-50, nak ambil medical card dulu ke, nak ambil penyakit kritikal ke dulu ke, bila kita subscribe untuk FWD punya skim penyakit kritikal, death TPD ada, medical card you kena tambah, tapi personal accident, penyakit kritikal, berlaku kemalangan, mati disebab kemalangan sekalipun, yang 3 daripada 4 ni dah lengkap. Semua dah lengkap. Dan seperti yang saya cakap tadi, medical card tu nak tambah kemudian boleh, tak nak tambah pun tak apa. Tapi kalau tak ada sekalipun, senario Mr. A tadi is a very good example di mana penyakit kritikal you dah di-cover oleh skim penyakit kritikal FWD tadi. Okay? Dan kalau kita tengok 4 daripada 4 benda tadi. Personal accident, dia bayar kita duit kalau berlaku kemalangan. Medical card, dia cover kita dalam hospital. Okay? Death and TBD ataupun hibah tadi, dia bayar pada kita bila meninggal. Okay. Cuma yang kita risau sekarang ni adalah kalau accident terus mati senang, kalau sakit terus mati tak apa, selesai. Yang kita takut zombie. Apa maksud zombie? Zombie ni sakit tapi tak mati. Dia jadi liability. Masuk hospital, keluar hospital masih sakit, dan bila sakit, kita dah jadi tanggungan kepada orang sekitar kita. Yang inilah yang skim penyakit kritikal bayar. Yang ni masuk hospital. Yang ni accident sahaja. Yang ni mati. Yang kita kena tanya, kalau tak mati, sakit tapi tak mati, dia lagi beban. Kalau sakit terus mati tak apa. Okay. Kalau sakit dan tak mati, installment tak boleh bayar, education tak jalan, business tak boleh run, medical card tak akan bagi you duit untuk you bayar loan rumah. Tapi penyakit kritikal akan bagi you duit. Okay? Alright. Kita ambil contoh. Anda suami isteri, ada 4 anak orang, ada 4 anak, 1 kucing. Okey, gambar 1 kucing. Kita masukkan jelah kucing. Okey, 4 anak. Okey. Apa yang kita nak priority? Contoh kita ada 4 anak. Nak beli education plan dulu. Ke nak beli retirement plan Ke nak beli saving plan Ke nak beli apa? Apa yang sebenarnya saya kena beli dulu? Siapa sebenarnya yang kita kena tahu dalam slide ni? Siapakah breadwinner? Siapakah yang bawa duit dalam family? Itu soalan pertama kita kena tanya. Sebab bila yang bawa duit dalam family ni tak ada, habis semua yang terlibat dengan dia tak boleh survive dalam hidup. Saya suka bagi contoh salah seorang daripada saya punya jiran dulu, saya kata about 7 to 10 years ago. Beliau beli education policy untuk anak. Macam orang lain beli education policy, nama bapa, lepas tu letak nama anak. Okay? Kenapa dia beli macam tu? Sebab dia kata kalau aku tak ada, ataupun aku sakit, education plan anak aku ni dah tak payah bayar. Betul lah kan? Memang itu yang orang faham. Betul lah tu. Memang betul pun. Dan dia ni diuji, memang dia sakit selepas tu. Selepas 7 years selepas dia beli policy, dia sakit severe diabetic. Diabetic yang sangat teruk. So syarikat takaful tu memang waive premium anak-anak dia. Dia tahu jiran dia ni, saya ni buat takaful. So dia tanya saya, V, dia kata Hamzah V, aku punya polisi ni,
syarikat tu dah waive dah, aku dah tak payah bayar dah education policy anak aku. Cuma dia kata aku terfikir satu benda. Kalau aku mati, memang polisi anak-anak aku ni semua tak payah bayar. Tapi anak aku satu sen pun tak dapat duit selagi dia orang tak 18 tahun. Habis daripada aku mati tu, anak aku yang kecil ni kena tunggu sampai umur 18 lah baru dapat duit Oh macam tu, dia nak hidup makan apa? Nampak? Memang benda tu free. Tak payah bayar. Tapi anak yang kecil tu, baru 3 tahun. So dia ada 15 tahun lagi nak tunggu duit education policy tu dapatkan dia. So soalan dia sekarang ni, daripada umur 3 tahun sampai 18 tu, dia nak makan duit apa kalau bapak dia meninggal? Itu yang dia risau sekarang. So apa yang kita boleh belajar daripada sini? Yang kita boleh belajar daripada sini sebenarnya, bukan beli polisi letak nama anak, kita insured konon-konon kita tak ada, premium dia free. Bukan. Dia sebenarnya kena longgokkan semua polisi kepada orang yang buat balik duit dekat rumah bapak dia, sebab mak dia tak kerja. Sebab apa tahu? Sebab bila bapak dia tak ada, bapak dia sakit, tak mati, dia terus akan, anak-anak dia terus dapat duit dalam masa 30 hari selepas tu untuk bini dia survive, bini dia beli sayur, anak dia pergi sekolah, bayar loan kereta, bayar loan rumah, bapak dia tak ada. Sebab apa tahu? Saya cakap dengan dia. Education policy ni, kalau anak meninggal, bapak dapat duit. Kita bukan nak buat duit daripada anak meninggal, kita dapat duit. Kita bukan nak buat duit daripada isteri meninggal, kita dapat duit. Bukan. Sebab kalau isteri meninggal, suami dengan anak-anak insya-Allah boleh survive. Kalau anak meninggal, suami isteri insya-Allah boleh survive lagi. Tapi kalau suami meninggal, anak dengan isteri belum tentu boleh survive. That's why duit dan polisi itu semua beli dekat bapak dulu. So, habis nak beli apa untuk anak? Okey. Anak dengan pasangan yang tak bekerja, kita beli polisi perubatan yang terbaik. Kenapa? Sebab kita nak bila diorang sakit, kita bagi the best treatment dekat hospital. Bukannya kita beli polisi yang besar kat dia supaya dia mati kita kaya. Tak. Sebab kita tetap tak kaya juga jiwa kita. Tapi kita nak kalau dia masuk hospital, kita bagi dia the best treatment. Dan kita insured diri kita besar-besar supaya bila kita tak ada, dia orang terus dapat. Tak payah nak tunggu 18 tahun. So sebenarnya education policy ni bukanlah, dia penting tapi bukan urgent. Dia bukan urgent. Dia penting tapi bukan priority. Priority dia, kita kena tanya diri kita, yang aku ni, yang buat balik duit kat rumah ni, cukup tak kalau aku tak ada, dia orang boleh survive at least 5 hingga 10 tahun bila aku tak ada. Bukan kita tanya, kita beli untuk anak, so that kita sakit benda tu free. Ya memang free, tapi siapa yang nak bagi dia orang makan? Siapa dia orang nak bagi dia orang duit sekolah? Siapa nak bayar dia rumah? Itu yang kita kena tanya. So kalau dekat sini, kita ambil contoh, katalah suami isteri, combine income 10,000. Senario ni di mana suami isteri bekerja. Isteri 4,000 sebulan, suami 6,000 sebulan. 10,000 lah sebulan. Okay. So, suami isteri katalah umur 40. So, 10,000 sebulan ni, yang anda kena keluar dalam takaful adalah 3%. Maknanya, 10,000 kali 12, 120,000. 120,000 kali 3% adalah 3,600. So maknanya kalau anda nak cover setahun punya pendapatan, supaya anda tak ada dia orang boleh survive setahun, suami keluar 2,160 setahun, isteri keluar 1,440 setahun. Maknanya kalau isteri tak ada, 40% daripada nilai tadi digunakan untuk survive. Ganti gaji isteri. Kalau suami tak ada, 60% daripada duit tu diganti oleh takaful. Tak ada berlaku apa-apa, dapat balik 72,000 campur dengan dividen. Kalau 2 tahun, 144,000 saving yang kita dapat. Kalau 3 tahun, kita ada saving 216,000.
campur dividen. Ini belum termasuk dividen lah. Okay. Kalau 5 tahun, kita ada 360,000 yang kita simpan. Sebenarnya benda ni simpan secara paksa sebab duit kita dapat balik. Mahal ke murah bukan isu dia, sebab dia mahal ni kalau kita bayar, kita tak dapat balik. Kalau kita letak besar mana sekalipun, kalau kita dapat balik, tak adalah isu mahal. Dia bukan mahal. Dia kita nak simpan berapa. Bukan mahal, murah. So kalau tuan-tuan pilih sebagai contoh 3 tahun. Saya nak kalau saya tak ada, 3 tahun lah. Dia orang boleh survive. Okay? So 3 tahun maknanya suami keluar lebih kurang 6480 setahun. Okay? Kalau kita ambil bahagi 12, suami kena keluar RM500, isteri keluar 4320 setahun ataupun sebulan lebih kurang RM300. Kalau kena bayar insurans, nampak sebut tu bayar. Salah tu. Bukan bayar. Bayar ni tak dapat. Simpan takaful RM300 sebulan. Sebab apa tau? Sebab kalau tak ada berlaku apa-apa, 300 tu memang kita simpan pun, memang kita punya. Tak ada kalau berlaku apa-apa, 36 kali ganda daripada nilai tu kita dapat. Siapa nak bagi? Kan? Okay. So dari segi costing kita tengok you bayar 3,600 setahun. Hari pertama hibah yang tersedia dah ada 120,000. Kalau you simpan 3,600 ni pun, 3,600 ni kalau kita simpan sendiri pun, kalau you darat 10 baru 36,000. You darat 20 tahun baru 70,000, 72,000. 3,200 ni nak jadi 120,000 adalah 33 tahun. 33 tahun. Dan kalau kita simpan 5 tahun pun baru 18,000. Kita simpan 10 tahun baru 36,000. Dan kalau kita simpan 10 tahun pada sekarang, soalan dia, 10 tahun pada sekarang, adakah keadaan kesihatan kita sama? 15 tahun, lagi kita tanya, keadaan kesihatan kita sama ke sekarang dengan 15 tahun daripada sekarang? Tetap tak jadi 120,000. 54,000 ni campurlah dividen, katalah letak ESB benda semua. Tak jadi 120,000 juga. Tak akan jadi. Kita simpan selama 20 tahun. Kita simpan 72,000. Kalau dividen tu sekali ganda, baru jadi 120,000. Ini daripada hari pertama kita simpan dah 120,000. Okey. Dan kalau kita tengok kat sini, 33 kali ganda. Makin lama, at least pun, jumlah yang kita simpan dengan jumlah hibah yang kita dapat tadi, paling tak pun 2 kali ganda, itu pun dah hujung-hujung. Tapi peringkat awal dia, lebih kurang 33 kali ganda. Dan kalau berlaku claim, contohlah, tahun ke-10 ada claim. Sakit kanser ke apa benda, sakit kritikal buah pinggang, tak kisahlah. Okay. Bila you claim je separuh, simpanan yang baki lagi ni dah subsidize dah free dah. Tak payah buat lagi simpanan tu. Dah free, automatic dah saving dia masuk. Tak payah bayar, dah wave dah. Okay, sebab apa tau yang kes macam ni? Sebab kes macam ni, bila sakit kat sini, 50% claim, dia jadi zombie. Dia tak mati, hidup tapi tak mati, sakit. Ni penting kat sini. Tapi kalau kat sini, lepas 50% claim, lepas tu mati, tak apa, ni ada 120. 120 ni pun memang tak dapat pun kalau simpan 30 tahun. Itulah maksud dia. Okay. Dan 72,000 tadi tu, kita pulangkan balik, campur dengan surplus sharing. Surplus sharing ni apa? Surplus sharing ni adalah keuntungan lebihan yang kita bagi. Bila kita niagakan duit tuan-tuan, kita pulangkan balik benda tu. Okey. Penyakit kritikal ni apa yang dia cover? Oh, ni semua 36. Tapi ada sakit kat sini yang tak cover lah. Sakit apa tu bang? Sakit kena santau. Sakit kena santau. Tak masuk dalam 36 jenis penyakit kritikal. Ataupun dia punya sakit kena ilmu hitam, mati. Okay. Yang tu I guarantee medical card tak cover, tapi skim penyakit kritikal cover. Dekat mana tu? Tak ada tulis pun sini. Ilmu hitam. Dia panggil ni nombor 35 ni. Terminal illness. Terminal illness ni adalah sakit yang dah tahap teruk. Doktor declare dia tak ada ubat.
dah sakit teruk, tak kisahlah bomo hitam, bomo siam, bomo Johor, bomo Melaka, Johor, Sarawak, tak kisah. Tapi sakit kritikal dia dah tahap teruk, dikategorikan sebagai terminal illness. Ada syarikat bagi saya 46 jenis penyakit kritikal. Ada syarikat bagi saya 72 jenis penyakit kritikal. Tuan-tuan, kalau saya nak elaborate terminal illness ni dalam bentuk-bentuk yang lain, contoh saya tambah 37 bomo siam, 38 bomo Sabah, 39 bomo Kelantan, 40 bomo Thailand, 41 ilmu hitam. Okey, saya boleh senaraikan sebanyak 788 jenis penyakit kritikal yang boleh menyebabkan penyakit kritikal illness. So maknanya benda ni dah all covered dari segi penyakit kritikal. Okey. Coronavirus tak ada pun kat sini. Sebab coronavirus kau dah tahap terminal, dah tahap nazak, dia jatuh dekat terminal illness juga. Okey. So kalau kita nak rajin nak senaraikan, memang penuhlah. 11 muka surat slide pun tak cukup. Okey. So terminal illness ni dah cover almost every jenis penyakit. So 100% kita dapat tadi tu. Okey. 3 benda yang bakal berlaku dalam hidup kita. Kita tak suka tak suka, mati. Maknanya dia tak adalah istilah alah aku beli polisi ni, kalau mati dapatlah. Siapa kawan awak yang tak mati? Saudara mara, mak, nenek, arwah atuk, arwah moyang yang tak mati. Ada orang jumpa tak mati. Mati memang tetap, wajib. So hibah yang you cakap, alah ni kalau beli mati dapat. Memang dapat. Apa saya mati? Kita tak pernah jumpa orang tak mati. Memang dapat. Dia tak ada isu tak mati. Memang dapat. Yang kedua, kalau tak mati, tua, tetap tua. Tak pernah kita jumpa daripada dulu sampai sekarang dia muda. Tengok Ahmad ni, Allah dia ni muda daripada dulu sekarang, sampai dah ada cicit muda lagi dia. Tak ada. Dia akan jumpa tua juga. Sebab kalau tak jumpa mati, dia jumpa tua. Kalau jumpa tua, anak mesti nak belajar. 3 benda ni. 3 benda ni mesti berlaku. Dia wajib berlaku. Ada anak nak belajar. Anak besar kita tua. Bila kita tua mesti mati. So kalau kita ada plan takaful ni, 3 benda yang wajib berlaku dalam hidup kita ni, memang kita perlukan duit lamsam tadi. Kalau kita simpan sendiri pun, retirement belum tentu cukup. Kalau mati, lagi tak cukup. Kita cakap sekarang, yelah, bagus yang Encik Mzavi present tu. Tapi, bajet tak berapa ada sekarang. Kalau anda sihat tak ada duit, anda sakit lagi tak ada duit. Itu jawapan dia. Sakit lagi tak ada duit. Sebab sihat pun tak ada duit. Imagine kalau sakit. Lagi tak ada duit. Lagi susah. Company dah cover lah medical card. Company memang cover medical card. Tak ada masalah. You masuk hospital memang company cover. Tapi kalau you sakit kritikal, you sakit jantung, asyik kena stroke, asyik kena cancer treatment tak habis-habis, tak ada syarikat nak simpan you. Dia suruh keluar sebab nanti kos perubatan dia orang tinggi. Dia nasihatkan you berhenti, dia bagi papasan, you berhenti. Tak apalah, lepas pencen ambil. Lepas pencen, sebelum pencen tak nak ambil takaful. Lepas pencen takaful yang tak nak awak. Sebab awak dah ada macam-macam. Beli takaful bila sihat. Bukan beli dengan duit. Beli takaful dengan kesihatan. Bukan beli dengan duit. Takaful lah satu-satu benda yang kita beli masa kita tak nak. Benda lain semua kita beli masa kita nak. Kita tengok Shopee, kita tengok barang kita nak, kita beli. Takaful kita tengok, kita tak nak beli. Masa itulah kita kena beli sebenarnya. Sebab masa kita nak, takaful tak nak kita dah. Banyak duit macam mana sekalipun. Tak percaya? Cuba jual kad perubatan atau skim penyakit kritikal ni dekat ward-ward kecemasan, ward-ward kanser. Tanya dia orang, cik nak beli tak skim penyakit kritikal? Orang tu memang tengah sakit. Nak, boleh beli Tak boleh cik. Saja saya cakap. Sebab masa cik sihat dulu, cik tak beli. Tak apa, insya-Allah sihat sampai habis. Tak apa, sihat sampai habis pun tetap mati. Tetap claim juga takaful. So dia tetap ujung kiri kanan mesti dapat juga. So, tak adalah istilah tak dapat. Okay?
Sebab company policy kebanyakannya, bila kena penyakit kritikal, dia tak akan simpan staff tu lagi. Ada orang cakap, saya beli medical card, campur dengan saving, harga dia dah tetap dah. Saya cerita dengan anda semua macam mana benda tu, how it works, benda-benda macam ni. Okay. Contoh, you bayar RM1,200. Sebenarnya yang you bayar RM1,200 tu, okay, katalah you bayar RM1,200, you bayar RM3,000. Sebenarnya you bayar medical card RM1,200, yang simpan hanya RM1,800. That's why dalam akaun takaful you simpan RM3,000, bukan RM3,000 semua ada kat situ. Sebab ada yang kena bayar medical card. Of course lah benda tu tak nampak. Tahun kedua, medical card, tahun kelima, katalah medical card tu daripada RM1,200 naik RM5,000. Harga makin naik. You bayar RM3,000 juga. Jadi you rasa, oh medical card naik pun saya bayar RM3,000 juga. Tak. You memang bayar RM3,000. Tapi saving you dah jadi RM1,000 daripada RM3,000 tu. Sebab dia top up dekat harga medical card yang naik. So saving you daripada RM1,800 sepatutnya RM3,600. Tapi jadi RM2,800. Pasal apa? Pasal yang lebih lagi RM800 tu untuk bayar ni. Medical card yang naik. Tahun ke-10, harga medical naik RM2,500 pasal kos perubatan tinggi. You bayar RM3,000 juga ni. Sama. You rasa okey, bayar RM3,000, harga naik pun tak apa. Tapi yang you tak perasan, saving you makin kurang. Tahun ke-20, medical card naik lebih pada harga premium. Masa itulah yang ramai customer-customer yang kita tengok 2-3 tahun lepas, 3-4 bulan lepas, customer dapat surat daripada syarikat takaful. Sila tambah duit. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya kita punya saving dalam akaun kita dah tak cukup untuk tampung kenaikan harga medical card. So saving you dalam tu dah zero. So bila kita bayar tetap tu, kita cakap medical card saya ni harga tak naik. Sebenarnya you tak faham dari segi detail dan teknikal dia. Okay? So bila kita cerita pasal guarantee, bukan guarantee you bayar flat. Medical card naik pun you tak payah risau. Sebab ejen tu tak cerita yang bila harga naik, dia tarik duit saving you untuk bayar kad perubatan. Dan menarik mengenai takaful ni, ni saya tunjuk law ni. Islamic and Financial Services Act 2013. Dia applicable kepada orang Islam dan orang bukan Islam atau siapa-siapa saja yang ambil takaful, dia dilindungi oleh Islamic and Financial Services Act 2013. Apa benda akta ni mengatakan? Akta ni mengatakan duit pampasan yang kita terima daripada takaful tadi tak perlu settlekan hutang sebelum waris tu pakai. Apa maksud dia? Maksudnya, kalau ada orang meninggal, okay, bank, kreditor semua, dia boleh beku aset tadi untuk settlekan hutang. A tadi ada polisi konvensional, bukan takaful. Dia bukan Islam dan dia ada polisi konvensional. Bila dia meninggal, sebab ada hutang dekat bank, bank ada hak untuk tarik sikit duit tadi, settlekan hutang dulu, baru waris boleh pakai. Senario kedua, A tadi bukan Islam, tapi dia beli takaful. So bila dia beli takaful, bila dia meninggal, waris dia boleh ambil duit tu dulu, settlekan hutang selepas selesaikan urusan peribadi dulu. Tak perlu settlekan hutang dulu. Boleh pakai dulu baru settlekan hutang. Benda ni dinyatakan dalam item 3, subparagraf 2 dan juga 4. So, takaful ni memang dilindungi oleh akta ni. Sangat-sangat penting. Tak apalah saya simpan kat ASB. InsyaAllah kena beku. Kita simpan dekat tabung haji. InsyaAllah duit tu memang kalau tak letak hibah, beku juga. Simpan dekat takaful, dia akan terus pergi kepada pewaris, tak ada siapa boleh block benda tu. Surplus sharing ni apa pula? Yang Cik Hamzavi cakap tadi tu, yang untung surplus sharing tu. Okay? Surplus sharing, contoh, FWD katalah 2020, kita collect 42 juta. Contoh, ni contoh. Tahun 2020,
tolak claim orang mati lah, bayar sewa bangunan, itu ini apa semua, claim medical semua 30 juta. Okey. Surplus lebih adalah 10 juta. Maknanya FWD untung 10 juta lah. Okey. Daripada 10 juta ni, 5 juta dia kena pulang balik kepada pencarum takaful, 5 juta lagi bukan dia ambil sebagai profit, tapi 5 juta lagi tu dia gunakan untuk run business dia pada tahun depan. Itulah dimaksudkan surplus sharing. So setakat hari ni berapa surplus sharing yang kita bayar? Kalau you ambil kat sini, average yang kita bayar setahun lebih kurang, kalau kita ambil dekat sini 4.06% setahun kita bayar. So duit tu tak ada, letak dalam saving account pun dapat 1%, 2% je. Okay. Alright. So akhir kata, dah nak habis dah. Cik Azmi, nak habis dah. Akhir kata, kalau kita nak consider sekalipun, kalau kita nak cakap no sekalipun, saya nak tanya satu benda je, tak perlu jawab pun kat sini, tapi jawab dalam hati masing-masing. Sebelum kita cakap no kepada plan hibah takaful ni, kalau kita boleh bagi 3 nama. 3 nama. You tulis 3 nama, di mana 3 nama ni boleh support family you secara keuangan bila you tak ada. 3 nama ni boleh tolong bayar you punya installment rumah dan kereta bila you tak ada. 3 nama ni akan bantu family you boleh hidup seperti biasa dari segi keuangan. Jiwa memang tak boleh gantilah. So, tak apalah dia kata, tak apa, saya ada 3, ada seorang pun tak apa. Ada seorang ni, dia kalau saya tak ada, insya-Allah kakak saya ni rumah, kereta, anak saya belajar, installment rumah saya semua dia akan bayar. Ada satu nama macam tu. Okay? So that anak you pun boleh pergi sekolah macam biasa. Tak apa, nanti kakak saya akan hantar dia sekolah, saya punya rumah dia akan tolong bayarkan, saya punya bil elektrik, semua dia bayarlah, semua cerita, tak ada masalah. Dia akan tanggung semua sekali. Kalau ada walaupun satu nama, okay, parents ke, kawan ke, kawan office yang cakap tak payah tu ke, tak payahlah kau ambil takaful, tak payahlah. Alah aku ni bukan apa takaful ni, aku dah pernah kena tipu lah. You tanya dia simple, kalau aku mati kau nak bayar tak duit sekolah anak aku? Kalau aku mati kau nak tak tolong bayar installment rumah aku? Kalau aku mati kau nak tak tolong bayar aku punya bil elektrik? Kalau kau tak boleh bayar semua tu, kau tolonglah jangan hasut aku benda-benda macam ni. Sebab dia tak boleh bayar. Adik-beradik ke? Tak payahlah Long, tak payahlah benda ni. Okey, tak apa Angah, tak payah ambil. Tapi kalau saya tak ada, Angah boleh tak bayarkan sekolah dia orang, bayar bil elektrik, rumah saya, kereta saya. Kalau tak boleh, jangan cakap banyak. NGO ke, dia bagi tahu kita tak payah ambil takaful sekarang. Kalau mati, insya-Allah kereta, rumah semua kita bayar. Siapa-siapalah yang kita fikir. So kalau kita tak ada, not even satu nama, jangan cerita 3 nama. Orang yang boleh ganti tempat kita dalam bentuk keuangan tadi. So saya rasa anda kena fikir lagi sekali lah sebelum cakap tak payahlah nantilah saya fikir dulu. Nantilah saya fikir dulu. Lagi lama kita fikir, lagi mahal lah harga dia. Dan saya bila nak fikir tu, saya minta anda fikir 3 nama ni. Sebelum fikir nak beli ke tak, bajet ke tak, fikir 3 nama ni. Kalau 3 nama ni tak keluar, tak payah fikirlah. Memang kena ambil. Okay? So secara kesimpulan dia, ini adalah force saving. Simpanan secara paksa. Dia adalah tambahan kepada duit EPF kita. EPF pun bayar 4%, 5% juga. Dan duit yang kita simpan ni, kita boleh tolak cukai. Saving lain banyak tak boleh tolak cukai. Dan bila anda bayar takaful, secara tak langsung, anda pun dalam proses zakat. Sebab syarikat takaful bayar zakat. Duit yang kita bayar tu, tak tahu mana siapa, kita tolong ujung-ujung tu ada orang yang terima zakat. Okay? Dan duit kita pun, kita dapat duit balik. Tak rugi pun. Ada dividen lagi. Dan plan ni, dia dah cover penyakit kritikal awal, siap-siap dah masuk hibah, waiver pun dah ada, ICU benefit dan sebagainya. So apa yang saya cuba tengok dekat sini, kalau kita ambil summary ni semua, itu sahaja presentation saya pada hari ini. Barcode, QR code yang saya letak sebelah kanan ni, untuk anda scan
dan kita nak dengar, kita nak tahu feedback daripada anda semua, sama ada presentation tu bagus ke tak bagus ke. Seperti yang saya janji, maksimum saya buat 1 jam. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan, kita boleh COVID stage 1 dia bukan penyakit kritikal. Dia bukan kategori penyakit kritikal stage 1. Penyakit kritikal stage 1 ni macam kanser. Kanser ada stage 1. Macam leukemia pun ada stage 1. Okay. Alright. So, tuan-tuan boleh scan this barcode untuk tanya soalan yang lebih lanjut ataupun nak kita punya wakil hubungi semula ataupun ada lebih soalan yang nak ditanya, boleh jawab dekat sana pun boleh juga, boleh tanya. InsyaAllah kita punya wakil akan hubungi anda secepat mungkin. So, terima kasih semua. Terima kasih kepada bakal prospek Khalif Group. Terima kasih kepada wakil Khalif Group kerana